Okey, sekarang ni kita masuk kepada jenis perubahan yang kedua. Okey, kita panggil dia perubahan kecil ataupun tokokan kecil. Okey, perubahan kecil ataupun tokokan kecil. Okey, perubahan kecil ni kita dah tahu tadi formula dia apa? Delta. Delta y. Okey, approaching, menghampiri. Okey, dy per dx kali dengan apa? Delta x. So kalau belah kiri delta y, belah kanan delta x. Kalau yang kadar perubahan tadi dy per dt, belakang dx per dt. Nampak tak? Okey. So delta y ni apa? Perubahan kecil y. Okey. So dy per dx ni je kena bezakan, iaitu pembezaan y terhadap x. Delta x pula apa? Perubahan kecil x. Alright. Okey. So sekarang apa bezanya soalan ni dengan kadar perubahan? Kadar perubahan, kadar tu terhadap masa. Cuba awak tengok soalan ni. Sisi sebuah kubus meningkat dari 5 ke 5.2, 5 cm ke 5.02 cm. Dia ada sebut tak kadar dia terhadap masa? Maksudnya meningkat sebanyak 0.02 cm per saat. Tak ada. Dia cakap 5 ke 5.02. Maknanya ni bukan perubahan dia terhadap masa, tapi perubahan kecil dia, perubahan yang tidak diukur terhadap masa. So perubahan kecil dia senang je. 5.02 tolak 5, itulah perubahan dia. So jadi apa? Berapa perubahan kecil untuk sisi? Ni sisi sebuah kubus. Kubus apa? V sama dengan X kuasa 3. Kita bagi contoh senang je dulu, nak bagi awak faham. Okey? Alright. So sisi sebuah kubus tu meningkat dari 5 ke 5.02. Maknanya itu adalah perubahan kecil untuk X, iaitu delta X. Delta X berapa? 0.02. Okey? Itu maksud delta X. Okey? Alright. So, untuk mencari delta Y, soalan ni bukan delta Y lah. Delta apa? Perubahan kecil bagi isi padu. Perubahan kecil bagi isi padu. Delta apa? Delta V. Delta V ni kejap lagi kita nak ukur terhadap apa? Terhadap X. Terhadap X sisi dia. So, dV per dx hubungan dia dengan X. Iaitu dV per dx kali dengan delta X. Berapa delta X? 0.02. Okey? Oh, ni salah soalan ni. Cari perubahan kecil bagi isi padu kubus itu bila sisinya ialah 5 cm lah. Soalan ni 5 cm. Okey. So maknanya dV per dx kali dengan delta X ni, dV per dx kita beza 3x kuasa 2. Kali dengan delta X ialah 0.02. Okey, apabila isi sisi dia ialah sisi dia 5 kuasa 2 kali dengan 0.02. Okey, so maknanya 25 kali 3. Okey, kali dengan 0.02. Maknanya perubahan kecil dia ialah 3.75. 3.75 apa? cm kuasa 3. Dia tidak ada persaaan. Dia tidak ada persaaan sebab dia bukan diukur terhadap masa. Okey, kita tengok satu-satu lagi. Okey, kita tengok jejari sebuah sfera meningkat dari 7 cm ke 7.04 cm. Cari perubahan kecil bagi isi padu sfera itu. Okey, tadi kan soalan Ustaz cakap tadi, yang sebelum ni, cari perubahan kecil bagi kubus itu apabila sisi dia tu berapa, betul tak? Okay, sebenarnya dalam soalan dia takkan sebut pun benda tu. Okay? Sebab awak boleh tahu sendiri daripada berapa ke berapa dia meningkat, daripada 7 ke 7.04. Maknanya sekarang ini yang asalnya 7 lah. Yang asalnya 7 cm. Kita tak perlu cakap pun dalam soalan. Okay? So soalan apa? Perubahan kecil bagi isi padu sfera. So sekarang ni masih lagi isi padu. Okay, cuma isi padu sfera apa? V sama dengan 4/3 pi j kuasa 3. Macam tadi juga lah. Okay, V sama dengan 4/3 pi j kuasa 3. Okay.
Alright, so sekarang kita nak cari perubahan kecil isi padu sfera itu. Apa nak buat? Kita kena mula-mula cari dia punya delta dulu. Sebab formula sekarang akan jadi apa? dv pula. Delta V menghampiri dv per d. Sekarang ni pasal apa? Jejari. Sebutan dia dalam sebutan jejari. dv per dj kali dengan delta J. Perubahan kecil J. Berapa perubahan kecil J? 7 ke 7.04? 0.04. dv per dj, pembezaan V terhadap J. 3 tak dapat, 4 sahaja. Pi J kuasa 2, 3 tak dapat 1 kan. So J sekarang kita ganti dengan apa? J kuasa 2 kita ganti dengan apa? 7. Okay, alright. So sekarang okay, kita dapat 7.84 cm kuasa 3. Itu perubahan kecil terhadap isi padu. Okay, alright. Jadi kita akan pergi kepada penghampiran. Okay, cuma saya nak bagi tahu penghampiran dengan perubahan kecil ni sangatlah berkait rapat. Sangat berkait rapat. Okay, dan dalam satu soalan tu dia boleh tanya pasal perubahan kecil, terus dia boleh tanya pasal penghampiran dalam situasi yang sama. Okay, sebabnya macam ni. Cuba tengok ni perubahan kecil dia ni, delta V ni ialah 7.84. 7.84. Okey, ustaz nak tanya awak. Okey, apabila jejari ni 7, kita boleh tahu tak isi padu lama dia? Kita boleh tahu tak isi padu lama dia? Boleh lah. Sebab kita boleh masukkan dalam tu. V sama dengan 4/3 pi 7 kuasa 3. Ni maksudnya kita masukkan dalam formula ni, kita boleh dapat dah isi padu. Isi padu kan bukan perubahan isi padu dia yang asal. Isi padu asal dia berapa? Okey, 4/3 kali dengan 7 kuasa 3. Okey, kita akan dapat 457.33. 457.33 cm padu. Okey, ini ni adalah isi padu dia yang asal. Isi padu dia yang asal. The old volume, maksudnya volume yang asal, the original volume, sebelum dia berubah kepada berlaku perubahan kecil dalam approximation dia sebanyak 7.04. So setelah berlaku perubahan daripada 7 ke 7.04, adakah isi padu sfera ni masih sama? Tidaklah. Mestilah 457.33 ni akan lebih besar, kan? Sebab dia berlaku pertambahan. So bila berlaku pertambahan ni, sekarang ini kita nak cari the new volume after berlaku changes, setelah berlakunya perubahan. Faham tak? Maksudnya kita nak the new volume. Ni volume yang lama. Volume yang baru macam mana nak cari? Inilah sekarang kita kena guna penghampiran tu tadi. Macam mana? Kita masukkanlah 457.33 ni, benda yang lama ni, isi padu lama. Tambah dengan apa? Tambahlah dengan perubahan dia ni, 7.84. Tambahkan. Buat berapa? 457.33 tambah dengan 7.84. Kita dapat 465.17. That is our new, apa tadi? 465.17 cm padu. Inilah new value of volume, nilai baru untuk volume setelah berlaku perubahan. Faham tak? Maknanya penghampiran ni adalah benda yang setelah ditambah dengan nilai baru, setelah ditambah dengan perubahan. Kalau perubahan tu 50 cm padu, isi padu yang asal adalah 100, maknanya kita tambah 100 tambah 50. Macam tu je. Okey. So, okey, ustaz nak simpulkan penghampiran ni apa? Penghampiran ni ialah
Terus pada nombor 3 penghampiran, ataupun penghampiran ni boleh juga diguna perkataan nilai yang hampir. Penghampiran, kita nak cari apa? Y new. Itu maksud Y new, Y yang baru. Okey, Y yang baru adalah sama dengan apa? Okey, sama juga, approximate juga. Okey, iaitu Y yang lama tambah dengan delta, tambah dengan perubahan. Itu maksudnya ni yang baru. Okey, kita ambil satu contoh lagi. Okey, kita ambil satu contoh lagi.